Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zaika Balkis binti Azmi bernombor matrik A1782555. Pada hari ini akan membentangkan dapatan kajian saya berdasarkan kajian ilmiah saya di bawah seliaan Dr. Iziah Suryani yang bertajuk Sumbangan Abdul Rahman I di Andalus. Dalam sejarah Andalus, Abdul Rahman I atau dikenali sebagai Abdul Rahman Ad-Dahil merupakan nama yang cukup harum di Sepanyol. Sumbangan dan pengorbanan Abdul Rahman I dalam membangunkan kerajaan Andalus amat besar selama 32 tahun beliau memerintah. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sumbangan dan jasa Abdul Rahman I di Andalus yang akan menyentuh dalam bidang pentadbiran politik, pembangunan pembandaran dan kegiatan ekonomi sepanjang pemerintahan oleh beliau. Di samping itu, kajian ini juga bertujuan meneliti peranan dan pelibatan Abdul Rahman I dalam perkembangan keilmuan di Andalus. Hasil kajian menunjukkan bahawa Abdul Rahman I bukan sahaja tokoh pemerintah yang berkuasa dalam mengekalkan kekuasaan Bani Umayyah di Andalus dengan keberkesanan struktur pentadbiran, malah beliau merupakan pelopor kepada kegiatan intelektual khususnya dalam bidang kesusastraan. Justru itu, artikel ini berusaha dan menelusuri sumbangan dan jasa Abdul Rahman I dalam pelbagai bidang hingga mampu mengekalkan tampuk pemerintahan kerajaan Bani Umayyah di Andalus. Andalus mendapat nama dari para pengkaji geografi Islam abad pertengahan yang merujuk kepada wilayah pemerintahan Islam di semenanjung Iberia yang meliputi negara Portugal dan Sepanyol moden yang dikenali sebagai Al-Andalus. Selain itu, ia dikenali sebagai Iberia ketika diduki bangsa Iberia. Pada zaman pemerintahan Rom, ia dikenali sebagai Asmania, manakala sewaktu diduki oleh bangsa Badal pula dikenali sebagai Vandalusia. Pembukaan Andalus oleh orang Islam berlaku selepas Islam bertapak dengan kukuhnya di Maghribi. Pembukaan dan perluasan kuasa Islam di seluruh Maghribi bermula setelah Panglima Islam iaitu Musa bin Nusayr berjaya menguasainya pada tahun 708 Masihi. Kejayaan Islam yang bertapak di Maghribi ini telah memperluaskan daerah kekuasaan Islam dari sepadan negeri Mesir di sebelah barat hingga ke lautan Atlantik yang akhirnya membuka jalan kepada tentera Islam untuk menjelajah Andalus. Baiklah, seterusnya saya akan menyentuh secara ringkas mengenai biografi Abdul Rahman I. Nama Abdul Rahman I ialah Abdul Rahman Ibnu Muawiyah Ibnu Hisham Ibnu Abdul Malik Ibnu Marwan. Beliau dilahirkan di Damsyik pada 113 Hijrah bersamaan dengan 731 Masihi. Ibu beliau bernama Rahab berketurunan Barbar yang berasal daripada Maghribi. Ayah beliau bernama Muawiyah Ibnu Hisham. Bapa saudara beliau yang dikenali sebagai Marwan II merupakan Khalifah Bani Umayyah terakhir yang telah dibunuh oleh pemberontak Abbasiyah. Keturunan Abdul Rahman I ini kebanyakannya merupakan khalifah-khalifah yang hebat pada zaman Bani Umayyah terdahulu. Abdul Rahman I wafat pada 24 Rabiul Akhir 171 Hijrah bersamaan dengan 30 September 788 Masihi. Bagi metodologi kajian, reka bentuk kajian menggunakan reka bentuk kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan. Bagi kaedah pengumpulan data, pengkaji memilih untuk menganalisis kandungan dan melakukan kajian pensejarahan. Baiklah, dalam dapatan kajian kita akan melihat sumbangan Abdul Rahman I dalam pentadbiran politik, ekonomi dan pembandaran serta akhir sekali ialah dalam bidang keilmuan. Antara sumbangan Abdul Rahman I dalam pentadbiran Andalus adalah mengekalkan kekuasaan Bani Umayyah. Sejak Abdul Rahman menjadi penguasa di kota Cordoba, beliau berniat memulihkan kembali kekuasaan dinasti Bani Umayyah walaupun sukar untuk diterima. Namun beliau telah berjaya mendapat sokongan masyarakat Andalus. Ramai penduduk Andalus berkumpul di belakangnya dan setelah 6 bulan mereka telah memberi kepercayaan kepada pemimpin baru mereka iaitu Abdul Rahman I. Kempen untuk melonjakkan pengaruh Abdul Rahman di Andalus semakin menggalakkan sehingga beliau pernah digelar sebagai Eagle of Courage. Beliau dapat dilihat pada keberkesanan pentadbiran beliau. Pentadbiran negara telah dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu yang pertama, pemerintahan dipimpin oleh seorang amir iaitu beliau sebagai ketua negara. Manakala wilayah atau daerah-daerah kecil dipimpin oleh seorang gubernur yang dilantik oleh amir. Gubernur didampingi oleh setiausaha, pengawal dan jabatan-jabatan penting yang lain. Peringkat kedua ialah pemerintahan pusat yang dibentuk suatu sistem lembaga dan jabatan, contohnya seperti Dewan Negara yang terdiri daripada setiausaha negara, ketua keagamaan dan hakim.
Beliau juga telah memindahkan kedudukan ibu kota Andalus dari Toledo ke kota Cordoba disebabkan faktor politik dan strategi dalam mempertahankan kedudukan Andalus. Beliau membahagikan kota-kota di Andalus kepada 6 wilayah utama dan setiap wilayah diperintah oleh seorang gubernur. Bagi memacu kekuatan ekonomi negara, Abdul Rahman I telah mendirikan tempat untuk menempa wang rasmi negara. Dalam aspek mata wang pula, wang logam yang diperbuat daripada emas, perak dan tembaga mempunyai nilai yang tersendiri, di mana satu dinar mengandungi 4.5 gram emas, 2.7 gram perak dan wang logam pula disebut sebagai false. Kegiatan perdagangan juga diadakan dengan semua wilayah Eropah yang lain termasuk juga dengan Afrika yang berada di seberang lautan dan juga Asia. Antara pelabuhan utama yang ditubuhkan pada ketika itu ialah di Seville, Malaga dan Barcelona. Di samping itu, Abdul Rahman I turut mengambil berat terhadap sistem pengairan Andalus dan beliau telah membangunkan saluran-saluran air serta empangan bagi tujuan pertanian. Sumbangan lain oleh beliau ialah membangunkan istana yang megah dan masjid agung terkenal di Cordoba iaitu Masjid Cordoba. Beliau mengeluarkan pembiayaan yang besar bagi pembangunan masjid agung tersebut, namun ia tidak sempat siap semasa pemerintahannya. Akan tetapi pembangunan tersebut diselesaikan oleh putranya Amir Hisham I. Fenomena peranan dan sokongan politik pemerintah Islam terhadap kegiatan keilmuan ini telah lama bermula, iaitu sejak dari zaman pemerintahan Bani Abbasiyah lagi. Demikian juga halnya dengan pertumbuhan dan perkembangan keilmuan di Andalus. Beliau bukan sahaja perintis kepada usaha-usaha menaungi kegiatan keilmuan, tetapi juga sebagai pelopor kegiatan intelektual khususnya dalam bidang kesusastraan. Beliau adalah seorang pemerintah yang terpelajar, berkewibawaan dan amat meminati bidang kesusastraan, terutamanya syair. Kecintaan Abdul Rahman I terhadap syair terlalu mendalam sehinggakan beliau mampu menghasilkan sebuah syair untuk dirinya sendiri. Beliau telah menulis syair yang bertajuk Memori tentang Syria. Syair ini berkaitan luahan perasaan kerinduan Abdul Rahman I terhadap tanah tempat kelahirannya iaitu di Syria. Beliau telah membina satu tempat khas di dalam istana beliau yang diberi gelaran Dar Al-Madaniyat untuk kegiatan kesusastraan dalam kalangan wanita Andalus. Di samping itu, sokongan dan pengaruh politik yang kuat daripada Abdul Rahman I telah berjaya menarik minat beberapa ahli cendekiawan Islam ke istananya. Beliau sering mengadakan majlis ilmu atau perbincangan dengan beberapa sarjana. Kesimpulannya, kehadiran Abdul Rahman I atau dikenali sebagai Abdul Rahman Ad-Dahir ke Andalus bukan sahaja telah berjaya menghapuskan penindasan dan kekejaman pemerintah terdahulu, tetapi juga berjaya membentuk masyarakat intelek yang menjadi modal dan dikagumi oleh masyarakat Kristian Eropah. Natijahnya, diharapkan dengan kajian ini dapat kita menghargai segala sumbangan dan jasa tokoh-tokoh terdahulu dalam memastikan negara-negara Islam sentiasa berkembang maju dari masa ke semasa dan melahirkan masyarakat yang bersifat dinamik serta berharmonis. Ketukan Abdul Rahman perlu dijadikan contoh untuk masyarakat kini, khususnya anak muda, agar sentiasa berjiwa besar dan berfikiran ke hadapan dalam membangunkan sesebuah negara yang bertamadun pada masa akan datang. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.